Apakah reformasi utama kita yang buat? Kita dah introduce beberapa perkara. Yang pertama, yang paling penting ialah Prime Minister Question Time, PMQT. Setiap hari Selasa pukul 10 pagi, Dato' Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri akan masuk ke Parlimen, duduk di tempat dia, stand up, berani berdebat dengan opposition, dengan pembangkang. Sistem ini sistem Westminster United Kingdom yang dipakai beratus tahun di UK, ya, dan juga diguna di banyak negara lain. Tapi di Malaysia 60 lebih tahun selepas merdeka, ini kali pertama tahun ini 2023 baru pakai. Tuan-tuan puan-puan, kalau tanya pakar-pakar undang-undang, pakar-pakar parlimen, dia akan beritahu you bahawa PMQT ni adalah masa yang terpenting. Setiap minggu berparlimen, itulah masa terpenting. 30 minit sampai sejam di mana Perdana Menteri akan jawab soalan. Dan dalam sistem kita, peperangan di antara dua orang itu ialah Perdana Menteri lawan Ketua Pembangkang. Ketua Pembangkang kita ni dari mana? Dia ni daripada Bersatu. Nama dia Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dia Ketua Pembangkang. PMQT hari Tuesday, hari Selasa, pukul 10. Saya duduk di Parlimen tiap-tiap hari, saya tengok tiap-tiap Tuesday, Datuk Seri Hamzah Zainuddin mana? Tak masuk ke Parlimen, tak pernah berdebat. Kalau tak pernah berdebat tentang PMQT, apa gunanya PMQT? Dia Ketua Pembangkang. Jadi tuan-tuan puan-puan, dengan mata saya sendiri, Zahir pun YB Zahir pun ada situ, semua orang tahu. Tuan-tuan tak percaya, buka YouTube, tengok RTM, memang tak ada. I tak pernah tengok satu kali dia berdebat PMQT. Jadi tuan-tuan puan-puan, ini Ketua Pembangkang. PMQT is a fundamental right of parliamentary democracy. Ini Ketua Pembangkang. Kalau kerja parlimen adalah kerja terpenting seorang ahli parlimen, the biggest, most important supreme body in Malaysia, Ketua Pembangkang tak nak buat benda. Tuan-tuan puan-puan, kalau kita dapat kerajaan macam tu daripada Bersatu, daripada PAS, hancurlah negara kita. Dia tak masuk parlimen untuk berdebat dengan Dato' Seri Anwar. Kenapa apa? Mungkin dia malas, mungkin dia takut. Saya rasa mungkin takut dan malas. Itu problem dia, ya. Jadi itulah perkara yang saya nak cakap sedikit tentang isu politik yang saya lihat dengan mata saya sendiri. Tuan-tuan puan-puan, tahun ini saya sekarang ni pengerusi untuk international relations dan international trade, ya, antarabangsa. Jadi kerja saya ni banyak bawa saya ke luar negeri. Saya pergi ke Singapura, Jakarta, Bahrain, New York. Baru-baru ini balik daripada Perancis. Minggu depan ke Jakarta pula, lepas tu ke Singapura dan juga London. Setiap negeri yang saya pergi, setiap negara yang saya pergi melawat, semuanya sama, menghadapi ekonomi krisis yang teruk. Semua. Di Malaysia, apakah indikator ekonomi yang paling penting? Yang paling penting tuan-tuan puan-puan ialah indikator inflasi. Di Eropah, tahun lalu inflasi mencecah 10%. Sekarang dah turun ke 6%. Sekarang 5.56%. Malaysia pernah mencecah 5%. Tetapi di bawah pengurusan Dato' Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan, dengan pertolongan daripada kawan baik kita, YB Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, ya, semua ni kita dah bawa inflasi kita under control. Bukan senang tau, bukan senang. Daripada 5%, sekarang ekonomi data yang terkini, iaitu bulan Jun, inflasi di Malaysia di bawah kawalan kita adalah sekarang 2.4%, ya, tuan-tuan puan-puan. Okey? Betul. Ada berapa penceramah saya beritahu untuk menghadapi ataupun untuk menyelesaikan isu ekonomi ini akan mengambil masa yang panjang. Pada perkiraan saya, biasalah, sebab saya ni 55 umur, muka macam 40 lah. Umur saya 55, ya. Okey. Saya dah lihat financial crisis banyak. Yang saya masih ingat tu 1986 pun saya ingat, 86, 97, ya, 2000 pun ada, 2008 pun ada, ya.
Setiap kali ada economic crisis di dunia, kita akan mengambil 2 ke 3 tahun untuk keluar daripada economic crisis. Tuan-tuan puan-puan, kita baru 7-8 bulan ya kerajaan dah boleh kawal inflasi. Itu penting ya. Isu ekonomi ni sekarang susah di dunia oleh kerana apa? Pertama, kerana COVID-19, the recovery from COVID-19. 2 faktor lagi ialah isu peperangan di Ukraine. Faktor ketiga, globalization is on the retreat dan US-China trade war berterusan dengan lebih kuat. Jadi banyak fakta ni bukannya kena-mengena dengan sama ada Dato' Seri Anwar tu Perdana Menteri atau tidak. Tak ada kena-mengena sama ada Rafizi Ramli tu Menteri Ekonomi atau tidak. Jadi don't blame us for the economic crisis. Jadi isu yang paling penting tuan-tuan puan-puan semua dalam pilihan raya ini ya, dalam pilihan raya negeri ini ialah siapakah boleh menyelesaikan isu ekonomi krisis sedunia di Malaysia.